Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya alim, alimna min ilmika kama tarda bihi anna. Ya halim, khallikna bi khuluqil hilmi wa haqqikna bi haqa'iqil ilmi. Allahumma alimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para hadirin yang dimati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah. Sekali lagi kita diberi peluang oleh Allah untuk kita membicarakan tentang mengenai tajuk yang ke-11 ini, di mana tajuk yang ke-11 ini kita sebut tentang mengenai perkara yang mesti diletakkan di dalam hati kita. Setiap di kalangan kita ni kena ada dalam hati kita ni, dipanggil perasaan muraqabah dan musyahadah. Muraqabah dan musyahadah ni sentiasa kena tertanam dalam jiwa kita ni, supaya kita ni sentiasa dalam keadaan takwa kepada Allah. Kerana ramai di kalangan kita ni bila tidak ada perasaan muraqabah dan musyahadah, maka di kalangan kita ni akan terjadi di mana terjadinya kita buat maksiat pada Allah, ataupun kita senang untuk kita nak melanggar perintah Allah, kerana kita tidak ada muraqabah dan tidak ada musyahadah. Dalam hidup kita ni sebagai orang yang dekat dengan Allah, kita kena sentiasa letak dalam jiwa kita ni dipanggil perasaan muraqabah. Muraqabah ni maknanya rasa dekat dengan Allah. Musyahadah maksudnya kita sentiasa diperhati dan dipandang oleh Allah. Ini sifat yang terjadi pada orang-orang yang saleh dipanggil. Sebab tu orang yang saleh dia tak perlu kepada pandangan mata manusia, tapi dia perlu pada pandangan Allah. Pandangan Allah tu yang dia nak. Yang tu yang menyebabkan dia ada musyahadah. Kita bincang pada pengajian yang lepas kan, kadang-kadang kita pelik orang-orang alim, orang yang soleh sungguh, orang sufi dan sebagainya, sewaktu mana dia dalam keadaan yang orang keji dia, orang kata dia dan sebagainya, pada diri dia tersebut dia tak ada pada diri dia rasa nak marah, tak ada perasaan dia nak rasa dia tindak balas dengan apa yang berlaku, kerana puncanya dia ada muraqabah dan dia ada musyahadah. Itu dia jadi demikian. Kadang-kadang kita dengar kan, orang ejek, orang maki, tutup guru, orang kata macam-macam gaya pada orang-orang alim dan saleh. Kalau kita kata orang ni tak ada perasaan ke? Tak, dia ada perasaan. Tapi perasaan dia tu perasaan musyahadah. Dia dengan Allah. Bila perasaan dia dengan Allah, dia tak rasa pada diri dia ni bahawa terkesan dengan kata-kata orang. Ni dipanggil kadang-kadang orang kita ni dia termain dengan emosi. Saya biasa sebutlah akhir-akhir ni, orang kita ni dia suka sangat layan emosi dia. Padahal emosi ni menyebabkan, dalam emosi tu ada siapa? Ada syaitan. Biasanya demikian. Kadang-kadang kita tak terfikir yang dalam emosi kita ni hasutan syaitan yang menghasut, yang menyebabkan akhirnya kita tak boleh nak kawal diri kita, kerana apa dia? Mainan emosi tadi. Tapi Islam dia suruh lawan emosi, lawan dengan musyahadah. Musyahadah, biar kamu ada rasa dipandang oleh Allah, kemudian kamu sentiasa ada yang disebut dengan muraqabah, kamu sentiasa dekat dengan Allah. Lawan pada emosi tadi. Bila emosi kita ni rasa tersentuh, senang, kita ni kadang-kadang orang cakap hal orang lain, tapi kita rasa orang cakap hal diri kita. Ini
Ni kerana apa dia? Kerana kita tidak ada muraqabah, tidak ada musyahadah. Tapi kalau ada orang yang hidup dia dalam keadaan dia muraqabah dan musyahadah, dia akan bila ada saja keadaan yang berlaku pada diri dia apa saja, dia tak pandang langsung pada kata-kata orang, cacian orang. Kerana yang dalam hidup dia kata, yang aku penting dalam hidup aku dekat tak dekat dengan Allah. Yang penting aku ni dipandang ke tak dipandang di sisi Allah. Yang tu yang keutamaan pada diri dia. Yang ni yang mesti dibentuk dalam tu badan kita. Dalam tu badan kita ni, jangan biarkan diri kita ni dikawal oleh syaitan, dikawal oleh emosi, dikawal oleh nafsu syahwat. Yang 2-3 benda ni mengawal diri kita. Tapi biar diri kita dikawal oleh muraqabah, dekat dengan Allah, rasa hampir dengan Allah. Dikawal oleh musyahadah. Musyahadah maknanya kita sentiasa rasa Allah pandang kita, Allah tengok kita. Dan kalau kita tak ada yang disebut dengan tak rasa yang Allah nampak kita, kita rasa kita nampak Allah. Fa illam takun tara fa innahu yarak. Dalam hadis Rasulullah cerita ni, bila seorang yang datang jumpa dengan Rasulullah, dia pergi dekat dengan Rasulullah, dia sandar lutut dengan lutut. Bila dia sandar lutut dengan lutut tu, dia pun tanya Rasulullah, mal Islam wa mal iman wa mal ihsan. Peliklah. Waktu sahabat-sahabat kata, dia masuk tu dalam majlis tu, pelik. Dia ni tak pernah kita nampak dia. Siapa dia ni? Tapi dia datang, dia largakan lutut dia dengan lutut Rasulullah. Kemudian dia pegang paha Rasulullah. Lepas tu dia tanya, mal Islam, apa dia Islam? Wa mal iman, apa dia iman? Tanya, bila tanya tu, dia pun Rasulullah jawab. Kemudian bila Rasulullah jawab tu, dia sebut sadaqta, betul apa yang kamu sebut, betul. Peliklah, sahabat-sahabat jadi pelik. Lepas tu salah satu ditanyanya, wa mal ihsan. Ihsan tu apa dia? Ihsan. Lalu Rasulullah kata, an ta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kamu jadi hamba pada Allah seumpama kamu ni nampak Allah. Kamu jadi diri kamu ni, fa illam takun tarah, kalau kamu tak rasa yang kamu nampak Allah, fa innahu yarak. Kamu kena rasa Allah tu sentiasa memandang pada diri kamu. Ini dipanggil musyahadah. Musyahadah ni peringkat di antara peringkat jiwa yang mesti dibentuk dalam setiap di kalangan kita. Peringkat jiwa-jiwa kita ni jangan kita bentuk dengan yang sebelum daripada ni. Ramai orang kita ni dia bentuk dengan syahwat. Dia bentuk jiwa dia dengan syaitan. Dia bentuk jiwa dengan bahasa kitanya emosi. Padahal benda tu syahwat yang berpanjangan dalam kehidupan kita. Hari ni kita dah sebut tentang kita sebut bagaimana kita nak suruh kita ni sentiasa muraqabah musyahadah. Salah satunya zikir, biar sentiasa ada pada diri kita. Kita sebut banyak sebelum daripada ininya, untuk kita nak jadikan diri kita ni dekat dengan Allah. Lepas tu salah satunya lagi ialah yang hujung kita pada pengajian yang sudahnya ialah taubat. Taubat. Kena sentiasa hidup kita ni bertaubat. Bila kita banyak bertaubat, maka datanglah perasaan muraqabah dan musyahadah tadi. Ini dia mesti ada pada diri kita demikian. Dalam hidup kita ni sentiasalah bertaubat. Taubat ni biar rajin pada diri kita ni sentiasa sebut Allahumma ghfirli, ya Allah tolong ampun dosaku ya Allah. Bila kita rajin bertaubat, sebut berjalan je, Rabbi ghfirli, Tuhanku maafkanlah dosa kesilapan aku ya Allah. Sentiasa dalam hidup kita demikian. Bagaimana bentuk jalan keluar tadi? Ini kita berhenti setakat tu lah. Pada taubat ni, bagaimana untuk kita nak keluar daripada kepompong hidup kita ni dikawal oleh nafsu syahwat, dikawal oleh syaitan dalam hidup kita ni, supaya kita ni boleh jadi orang yang dekat dengan Allah. Lalu Tuan kitab kita ni sebut, bagaimana bentuk jalan keluar tadi? Nak keluar daripada dikawal oleh syaitan, dikawal oleh nafsu syahwat, dikawal oleh emosi dalam hidup kita ni. Macam mana kita nak jadikan diri kita ni orang yang terkawal dalam hidup kita ini sendiri? Jawabnya ialah taubat.
katanya Tuan kita ni. Jalan keluarnya ialah kita banyakkan bertaubat. Taubat. Pada pokoknya erti makna taubat ialah menyesal apa yang telah dilakukan. Kalau ditanya taubat tu apa dia? Taubat ni maknanya kita kena sentiasa nadamah. Ada perasaan menyesal terhadap perbuatan yang pernah kita lakukan sebelum daripada ni. Kerana kita buat yang ni lah menyebabkan datangnya syaitan. Kerana kita buat perbuatan yang ni lah yang menyebabkan nafsu syahwat kita tu membara dalam tuadan kita. Lalu kita pun tutup baliklah jalan yang kita rasa kita buat dahulu yang tak baik itu. Dengan cara bagaimana? Taubat. Taubat ni kita menyesal di atas yang pernah kita lakukan dan bertekad tidak akan mengulangi perbuatan yang dosa tadi. Katanya Tuan kita ni, dia kata, kamu kena bertekad dalam hidup kamu tak nak ulang lagi. Ni tanda orang taubat lah. Tanda orang taubat, kita berazam, bertekad dalam jiwa kita ni, aku tak akan ulang lagi perbuatan yang salah yang pernah aku buat sebelum daripada ni. Ni dia panggil taubat. Taubat ni maknanya kita sebut pada diri kita. Kita ulang pada jasad kita. Kita yakinkan diri kita, aku tak nak buat lagi perbuatan dosa yang pernah dilakukan sebelum daripada ni. Adalah dosa kita. Dosa tinggalkan solat. Dosa kita ni membuka aurat. Dosa kita dalam hidup kita ni ada dosa. Tiap-tiap anak Adam ni tak terlepaslah daripada dosa. Rasulullah sebut macam tu. Kullu ibn Adam khata'. Rasulullah sebut, tiap-tiap anak Adam ni ada yang dia buat salah. Wa kullu khairul khata' tawwabun. Sebaik-baik kamu taubat ialah sebaik-baik orang yang buat salah dia bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni hadis ni kena tanya Prof baliklah. Prof tahulah hadis ni sahih ke hadis ni. Kita belajar dengan Prof tadi kan tentang kedudukan hadis-hadis ni sendiri. Tapi hadis ni dipanggil nak suruh pada diri kita ni bagi semangat dalam hidup kita ni untuk kembali bertaubat dan minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Untunglah kita boleh belajar tentang bagaimana kedudukan hadis, macam mana. Nampak macam pening kepala tadi sebentar tadi kan. Terbayang-bayang nak fikir, ni hadis mu'allal kat mana pula ni? Mu'allal kat mana? Hadis dhaif apa dia pula? Alhamdulillah kita boleh faham tadi. Juga hal-hal lain yang menyebabkan perkara dosa yang pernah kita lakukan. Maknanya dalam hidup kita ni, kita kena fikir dosa apa yang menyebabkan jadi demikian dalam hidup kita ni. Taubat itu hendaklah dikekalkan sekalipun merasa tidak melakukan apa-apa pun yang berdosa. Kadang-kadang pada diri kita ni kata tak ada dosa saya ni. Tak boleh. Dalam hidup kita ni, walaupun kita rasa tak ada dosa, kena bertaubat. Kenapa kena buat demikian? Nak suruh datangnya musyahadah, datangnya yang disebut dengan muraqabah tadi. Kalau kita tak bertaubat, tak payah nak datang yang disebut dengan muraqabah dan musyahadah tadi dalam tuadan kita. Ni nak kena kawal diri kita demikian. Inilah bekal yang ampuh dan juga dapat dianggap sebagai cara yang mujarab untuk melenyapkan segala macam dosa. Sebaik-baik kita ni hidup tiap-tiap hari ni kena bertaubat pada Allah. Saya ingat guru saya sebut, dia kata setiap hari ni ada 3 amalan yang mesti lebih pada 70 kali. Ada 3 amalan guru saya sebut lah. Ingat sampai hari ni lah. Yang pertama, selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena lebih pada 70 kali sehari. Ni setiap hari kita ni selawat pada Nabi Muhammad lebih pada 70 kali sehari. Paling tidak lah, paling lekeh lah orang kita sebut dalam hidup kita ni selawat. Bibir kita tu lebih pada 70 kali sehari. Yang kedua, ingat pada mati. Ingat pada mati lebih pada 70 kali sehari. Kena ingat. Ingat pada mati ni bukan kena sebut mati gitu, tidak. Ingat pada mati ni membayangkan suasana kita dekat dengan nafas-nafas terakhir kita. Cuba bayangkan kematian kita macam mana. Ni ingat pada mati. Bila kita ingat pada mati tu, cepat meremam bulu roma kita. Naik terus. Bulu roma kita ni bimbang. Allah, macam mana lah saat. Tapi kenapa kena lebih pada 70 kali ni?
Berdasar pada hadis Rasulullah cerita juga, riwayat cerita tentang tanah kubur panggil nama kamu lebih 70 kali sehari. Yang keduanya, malaikat maut ni ziarah kita ni sebanyak lebih 70 kali sehari. Nak sebutnya datang. Paling-paling tidak pun riwayat cerita yang malaikat datang ziarah kita ni lebih pada paling tidak 5 kali sehari. Tengok muka kita dah bersiap ke belum. Yang ketiga, kena lebih pada 70 kali sehari taubat pada Allah. Kerana dalam hadis Rasulullah sebut, inni atubu ilallahi aktsara 70 marrah. Aku bertaubat pada Allah lebih daripada 70 kali sehari. Ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ajar, kalau aku taubat lebih pada 70 kali sehari, kenapa kamu tak boleh lazimkan diri kamu untuk bertaubat pada Allah lebih pada 70 kali sehari? Walaupun kamu rasa diri kamu tak ada dosa. Walaupun kamu rasa kamu tidak ada dosa. Tapi sifat kamu tu kena sentiasa dalam hidup kamu lebih pada 70 kali sehari bertaubat dan minta ampun pada Allah. Kita ni ada je dosa ni, tidak dosa luar, dosa dalam. Yang banyak orang kita buat dosa dalam dibandingkan dengan dosa luar. Dosa luar ni pun buat juga. Yang dosa luar ni maksudnya apa dia? Kita ni ambil barang orang, ataupun kita ni judi, na'udzubillah min dzalik, ataupun ada di kalangan kita ni meninggalkan solat, buat benda yang ni dosa yang zahir, yang nampak, dipanggil demikian. Tapi dosa dalam ni paling-paling tidak buruk sangka. Ni biasa kita sebut buruk sangka datang. Kita ni tunggu lambat sikit. Ni ustaz ni datang ke tak datang. Ni dia akan jadi demikian, dosa dalam. Kemudian kadang-kadang dalam hidup kita ni pandang dia ni hidup lagi, dia ni kita sebut. Kadang-kadang kita terlintas je sekali. Tapi di waktu itu kita tak sebut pun datang buruk sangka. Buruk sangka ni senang sangat dalam hidup. Bila kita berburuk sangka, antara cara kita nak suruh hapuskan dosa kita itu dengan cara apa dia? Taubat. Kita istighfar, astaghfirullahalazim. Dalam diri kita ni ada je. Depan orang elok je, tapi belakang orang terbalik dah kitanya. Bila tak ada orang kan, masa ada orang okey je kitanya, tapi bila tak ada orang lain macam perangai kitanya. Ni kita rasa diri kita sendiri. Waktu tu kita buat dosa, banyak kita buat dosa bersendirian, syaitan datang. Ini pula lah jalan yang mudah ditempuh untuk meneruskan perjalanan menuju ke arah yang dimaksudkan tadi. Itu muraqabah dan musyahadah. Jalan taubat lah. Sentiasa dalam hidup kita ni bertaubat dan minta ampun Allah. Yakni jalan menuju kepada Allah Ta'ala, rahmat dan berkatinya, ampunan dan keredaannya. Marilah kita renungkan dan kita perhatikan baik-baik apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah semulia-mulia manusia. Rasulullah ni, dan juga tertinggi darjatnya di sisi Allah Ta'ala. Tapi Rasulullah masih juga beristighfar ataupun memohon pengampunan pada Allah Ta'ala. Padahal Rasulullah ni tak buat dosa. Orang yang satu-satu makhluk yang di kalangan orang yang terjaga daripada berbuat dosa ialah Nabi. Maksum. Dia panggil istilah maksum. Maksum ni maknanya terpelihara dalam hidup dia. Dia tak buat dosa. Walaupun dia tak buat dosa dalam hidup dia, dalam keadaan dia tak buat dosa, dia minta ampun pada Allah. Itu ulama-ulama sebut, bila kamu minta ampun, kamu ni ada peringkat dalam diri kamu ni muraqabah dan musyahadah. Tapi kalau kamu ni tak minta ampun, kamu biarkan diri kamu dalam keadaan yang begitu je. Maknanya pada diri kamu ni tak ada muraqabah dan tidak ada musyahadah. Setiap hari lebih daripada 70 kali. Disebut Rasulullah dia bertaubat pada Allah lebih 70 kali dalam kehidupan dia. Kenapa Rasulullah buat demikian? Nak ajar pada umatnya, kepada kita ni, supaya sentiasa hidup dalam keadaan yang bersihkan diri kita daripada apa dia? Daripada tadilah syaitan yang mengganggu, kemudian emosi yang tak terkawal, kemudian dalam masa yang sama juga pada diri kita ni, dalam hidup kita ni, dosa-dosa yang sentiasa terbuat dalam kehidupan kita seharian. Ya.
boleh kita sebut je. Sebut je Allah maufirli. Itu pun taubat juga. Istighfar dia panggil. Istighfar ni kalimah yang kita sebut mudah-mudah ya. Minta ampun dengan Allah, Rabbi firli. Kalau kita nak taubat yang sungguh-sungguh, taubatan nasuha. Itu darjat yang paling tinggi lah taubat. Yang tu kita biar taubat nasuha ni kita kekalkan 3 syarat. Yang pertama, an yuqli'a anil maksiyah. Kita buang segala punca maksiat. Mana taubat nasuha ni? Contoh taubat nasuha. Kita apa dia? Kita bakar gambar-gambar lama. Kan kadang-kadang kita ni ada gambar-gambar seksi-seksi kita dulu ni. Gambar-gambar kenangan kita dulu. Tapi kita ni, aku ni kerana gambar ni lah yang menyebabkan aku buat dosa. Yang kerana ni lah setiap kali mana kita tengok gambar kita dulu yang teruk-teruk, jadi kita akan teringat balik masa kita yang buruk dahulu. Yang menyebabkan kadang-kadang kita bangga bagi tahu pada anak cucu kita, ni nenek zaman muda-muda dulu misal contoh. Jadi hidup balik dosa tu. Hidup balik dosa. Dosa tu dah tutup dah. Tapi bila kita tayang balik, menyebabkan hidup balik. Jadi dalam Islam dia nak suruh kena buang an yuqli'a anil maksiyah. Kena buang segala sumber jadinya maksiat. Yuqli'a. Yang kedua, an yandama ala fi'liha. Kita menyesal di atas perbuatan yang kita lakukan. Kita menyesal, ya Allah aku dulu tak tahulah kenapa aku jadi macam ni. Kenapa aku ni? Ni cara kitanya sentiasa mengalir air mata kita. Kenapa? Kerana kita menyesal. Yang ketiga, an ya'zima ala, kita berazam untuk kita tak ulang lagi perbuatan yang sama yang pernah kita lakukan sebelum daripada ni. Ni syarat kita lah taubat hubungan kita dengan Allah. Dalam kitab Imam Nawawi dia susun perkara demikian. 3 syarat yang menunjukkan kita taubatan nasuha. Kalau kita dosa kita dengan orang, tambah satu lagi. Apa dia? Pulangkan balik hak orang yang pernah kita ambil sebelum daripada ni. Dia pulangkan balik. Kita ambil hak orang, misal contohnya. Tahu dah hak orang kan? Kenapa kita nak ambil, nak buat apa? Hak-hak orang tersebut. Jadi kita pulangkan balik. Kita pernah terambil pensel kawan kita dahulu. Pen kawan kita dahulu kan. Sekolah dulu, tengok pen kilometriko dulu kan. Waktu mana kita tengok tu, dia tulis dah nama dia. Kita pun curi slow-slow, ambil, kemudian kita tukar nama kita pula dekat pen. Kita tulis hak persendirian, misal contoh. Nak sebutnya. Lepas tu kawan kita merata cari. Kita kata kita beli. Tiba-tiba hari ni kita ingat, Allah, aku pernah ambil hak orang dahulu. Aku kena pulangkan balik. Pulangkan balik dah. Kawan kita kata, Allah, tak ingat dah Ustaz. Orang tu tak tahu kat mana dah. Kan kita pernah ambil barang orang. Cari masjid-masjid. Kemudian masukkan duit dengan kadar kilometriko dia tadi. Senang ceritanya. Pen kilometriko. Ada lagi ke tak ada pen? Ada lagi. Nak sebutnya, masukkan duit dalam masjid. Niat, ya Allah, sampaikanlah pahala ni untuk sahabat saya yang pernah saya ambil barang-barang dia dahulu. Dulu banyak kan. Pisau 10 sen tu pun kita curi lagi. Dulu kan pisau lipat tu kan. Ada lagi orang kita. Waktu mana belajar di sekolah dahulu, ada je benda yang nak ambil barang orang. Mata tu memandang je. Nak sebutnya beria kita. Pergi kenduri kahwin sama juga. Pergi kenduri kahwin tengok senduk je, senduk. Senduk di tempat kenduri kahwin. Cantik juga. Dia pun ambil slow-slow masuk dalam beg dia. Bawa balik senduk tersebut. Malahan dalam cara kita taubat. Taubat maksudnya dalam hidup kita sama ada mulut kita sebut Rabbighfirli, ataupun kita semayang, ataupun kita siap semayang angkat tangan, ya Allah aku bertaubat kepada Allah pun boleh. Semua dalam Islam ni apa saja jalan yang menunjukkan kita kembali pada Allah itu taubat. Itu cara demikian. Apa saja jalan yang menunjukkan kita kembali pada Allah itu taubat. Dalam hidup kita. Malahan dalam setiap majlis pernah dihitung istighfarnya itu sampai 100 kali. Rasulullah ni dia bertaubat pada Allah lebih pada 70 kali. Pernah dalam satu majlis sahabat-sahabat kira berapa kali Rasulullah istighfar.
lebih pada 100 kali. Maknanya apa dia? Rasulullah istighfar astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sahabat-sahabat tu kira berapa banyak istighfar Rasulullah ni. Berapa banyak jumlah ni? Lebih pada 100 kali sehari. Dengan tujuan apa? Tujuan tadilah biar dalam jiwa kita ni ada muraqabah dan musyahadah. Allahu akbar. Payahnya kita kan nak sampai tahap ni dah. Ramai di kalangan kita ni boleh je kita istighfar sekali dua, tapi lepas pada tu kita terlupa balik. Ni perangai manusia. Jadi oleh kerana bila kita terlupa balik tu, Islam suruh kita dengar kuliah. Dengar kuliah. Bila kita dengar, rasa macam baru pula. Padahal cerita ni pernah dah orang lain cerita sebelum daripada ni. Pernah dah kita dengar, kita pernah dengar dah orang cerita Rasulullah taubat lebih pada 70 kali sehari. Tapi hari ni kita dengar balik. Bila kita dengar balik, ingat balik. Tapi kejap lagi lintas aja pintu ni, tak ingat balik. Terlupa balik pada diri kita. Ni manusia. Yang menyebabkan Islam suruh fazakir, kamu tolong banyakkan peringatan dengan kuliah. Kamu duduk majlis ilmu dengan tujuan nak suruh sentiasa diingat, mengekali dalam badan kita demikian. Demikian bunyi riwayatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan istighfar ataupun memohon ampunan dalam sehari itu lebih daripada 70 kali. Pernah pada dihitung istighfar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu majlis hingga mencapai 100 kali. Pernah. Disebut demikian. Jadi ulama-ulama sebut, maknanya kadang-kadang Rasulullah ni dia duduk dengan sahabat-sahabat, dia istighfar. Sahabat-sahabat kira berapa yang Rasulullah baca istighfar ni. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sahabat-sahabat kira lebih daripada 100 kali. Cara demikian. Dalam satu riwayat yang lain disebut demikian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan Rabbighfirli wa liwalidayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli Rabbighfirli wa tub alayya. Ini Rasulullah sebut Rabbighfirli wa tub alayya. Ni kali yang pertama ni di antara anda pernah dengar dah dulu pun, tapi nak sebutnya kita dengar balik hari ni. Rabbighfirli wa tub alayya. Wahai Tuhanku, ampun dosaku dan aku bertaubat ke atas diri aku. Wa tub alayya. Wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya kamu ni menerima taubat dan juga belas kasihan dengan hamba-hambanya. Ini kalimah yang Rasulullah sebut. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rasulullah ulang demikian, sesungguhnya kamu adalah maha penerima taubat lagi maha pengasihan ni. Oleh sebab taubat itu merupakan jalan satu-satunya untuk menghapuskan segala dosa yang disebabkan kemaksiatan dan kelalaian. Maka fasal ini akan kami tutup dengan satu lagi ruas. Katanya Tuan kita ni, maknanya kita nak berakhir dah daripada 13 ke 12 sampai 12. Yang kita akan tutup fasal yang ni dengan satu lagi ruas yang terakhir, yakni ruas ke-12 dengan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan masalah taubat. Mustamirrah. Taubat yang berterusan. Mustamirrah. Berterusan dalam hidup, yakni taubat yang berlangsung terus menerus atau tidak pernah putus sedikit pun daripada sehari ke sehari dalam hidup kita, iaitu taubat yang ke-12 ini yang mesti ada pada diri kita akhir sekali dalam jiwa kita ni. Taubat al-mustamirrah. Taubat mustamirrah, taubat yang berterusan. Tiap-tiap masa kena sentiasa bertaubatlah, dengan tujuan pada diri kita ni dekat dengan Allah. Ni ruas yang ke-12. Taubat yang berterusan dalam kehidupan kita ni. Kemudian hakikat taubat dan batasnya, InsyaAllah kita sambung minggu yang akan datang ni dah. InsyaAllah. Mulakan tajuk taubat ni, kita mulakan pada minggu yang akan datang nanti, iaitu taubat yang berterusan dalam hidup. Macam mana diri kita
sampailah kita habis dalam bab taubat yang berterusan ini, insya-Allah. Lepas pada itu kita akan cerita tentang mengenai taubat yang tertunda, kesempurnaan taubat dan syarat-syarat ni. Cerita mengenai taubat. Taubat pada diri kita ni panjang dalam bab taubat ni lah. Jadi kita akan sebut khusus dalam cerita mengenai taubat. Jadi jangan terlepaslah pada diri kita ni, maklum pada sahabat-sahabat kita, untuk kita sama-sama memahami taubat tu apa dia. Cerita mengenai taubat ni bagaimana dalam hidup kita, sampailah pembahagian mengenai hamba-hamba yang bertaubat pada Allah. Kemudian kita akan habiskan dalam bab taubat ini, barulah kita masuk fasal yang 3 dalam kitab ini, iaitu perihal takhalluq, iaitu berakhlak mulia yang mesti ada pada diri kita. Macam mana akhlak yang baik yang sepatutnya ada pada setiap mukmin, dalam bab yang akhir sekali dalam kitab ni, insya-Allah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.